yang dibelenggu itu bukan semua syaitan. Lalu siapakah syaitan yang dibelenggu? Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari bahwa syaitan yang dibelenggu adalah tetengkotnya syaitan, tetengkotnya jin itu. Jadi jin yang kelasnya high kelas itu loh, yang kuat, yang raja-rajanya itu yang dibelenggu di bulan Ramadan. Paham gak ibu? Tapi kalau syaitan yang kelasnya ikan teri, kelasnya kelas teri gitu ya, yang baru belajar menggoda orang gitu kan, jin yang masih ingusan, itu dibiarkan oleh Allah. Assalamualaikum dan selamat malam pada rakan-rakan semua. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi untuk menonton video-video di channel YouTube Syukri Vlogs. Dan apa yang saya ingin kongsikan pada malam ini adalah mengenai eksplorasi yang saya telah buat beberapa minggu yang lepas. Dalam ni ada banglo Jadi beberapa minggu yang lepas saya telah membuat rakaman di sebuah banglo tinggal di Kampung Ulu Beranang, Lenggeng, Negeri Sembilan, yang mana saya dapat info mengenai banglo ni melalui komen di YouTube saya yang meminta saya untuk review di kawasan banglo ni. Dan apa yang diceritakan dan dikongsikan melalui komen tersebut adalah beliau mengatakan bahawa banglo ini belum pernah lagi dieksplor oleh mana-mana tim, dan banglo tinggal ni merupakan milik tuan estate berbahasa Inggeris yang telah ditinggalkan suatu ketika dahulu. Jadi saya rasa agak tertarik dan terpanggil untuk membuat rakaman di banglo ni. Jadi saya dan isteri telah bergerak ke kawasan Ulu Beranang Lenggeng ni untuk melihat sendiri depan mata bagaimana keadaan banglo tersebut yang terkini. Dan apabila sampai ke kawasan luar banglo ni, di jalan utama, kami memang tak nampak langsung banglo tu dari jalan utama, dan lebih kurang 140 meter daripada jalan utama untuk menuju ke kawasan banglo tersebut. Dan sebelum saya bertolak ke lokasi, saya ada buat sedikit research di Google Map mengenai lokasi yang dicadangkan tersebut. Saya lihat kawasan Danai itu masih lagi boleh lalu melalui Google Map, tapi sayangnya bila sampai sendiri di kawasan tersebut, indah khabar daripada rupa kawasan Danai tersebut memang sangat tinggi dan bersemak samun. Jadi agak risau juga sekiranya ada binatang-binatang berbisa yang menghuni di sekitar situ. Jadi saya terlihat ada satu hutan, laluan hutan di sebelah kanan. Saya fikir boleh ke kalau aku tembus ke banglo ni melalui jalan sebelah kanan, dengan harapan kononnya dapat jumpa banglo tersebut lah melalui laluan di sebelah kanan tersebut. Malangnya ini yang berlaku tebal semak sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba untuk cari laluan untuk menuju ke banglo dalam ni. Laluan dia sebelah tadi yang sebelah yang straight tadi, tapi dah semak samun. So saya akan cuba untuk
ambil laluan ni. Dekat. Kalau kita masuk ke ikut laluan ni makin ke dalam kan. Kita cari laluan tepi-tepi ni. Tapi itulah bersemak sangat. Jauh ya. So kalau ikutkan Google Map ni ya, kita dari jalan ni, jalan yang awal-awal tadi dekat permulaan dah masuk straight sampailah jumpa banglo kat sini. Tapi jalan straight ni dah bersemak samun, so saya ambil laluan sebelah kanan. Tapi sini pun kalau kita masuk ke dalam dia makin jauh. So kalau ikutkan laluan straight tu lebih cepat lah sampai. Semak sangat.
Jadi memang gagal lah untuk jumpa banglo tersebut daripada laluan hutan tu. Dan lebih mudah sekiranya saya terus saja berjalan melalui denai yang bersemak tu, terus menuju ke kawasan banglo tu. Tapi dalam hati ni agak risau jugalah dan cemas, takut berlaku sesuatu yang buruk. Kemudian saya telah kembali ke kereta dan bertanyakan kepada isteri saya yang menemani saya dari dalam kereta mengenai pendapat, adakah kita teruskan rakaman ni atau kita batalkan. Setelah hampir 10 minit berbincang, kami telah membuat keputusan untuk bertanyakan kepada seorang abang ni yang juga penjaga di kawasan banglo tersebut. Jadi kami telah menuju ke pondok abang penjaga tersebut dan bertanyakan betul ke ada banglo yang tersorok dalam beluka tersebut, dan beliau memberitahu ya betul, memang ada sebuah banglo tinggal di kawasan beluka tu di dalam sana, dan beliau sendiri tak pasti sama ada banglo tu milik British ataupun Jepun, tetapi banglo tu memang dah lama ditinggalkan. Dan sepanjang 5 tahun penjaga tu bertugas di situ, bermacam-macam kisah misteri yang beliau alami sepanjang ronda, terutamanya pada waktu malam jam 2-3 pagi. Beliau terdengar suara daripada banglo tersebut, suara seperti keramaian dan juga seperti melihat sesuatu lah daripada banglo tinggal itu. Jadi perasaan saya pada masa tu agak membuat-buat untuk masuk ke dalam sana dan membuat rakaman. Jadi saya terus bertanyakan kepada abang tu, boleh ke kalau dia teman saya dan guide saya untuk laluan masuk yang bersemak tu untuk menuju ke banglo tersebut. Sebelum sempat saya bertanya kepada abang tu, beliau sendiri yang offer terlebih dahulu untuk teman saya dan masuk ke banglo tu. Jadi saya dan abang tu terus saja ke lokasi melalui denai yang bersemak samun yang tebal tu, sementara isteri saya menunggu di dalam kereta. Sepanjang kami menuju ke banglo tersebut melalui laluan yang bersemak tu, sempat juga saya bertanyakan pengalaman beliau sepanjang bertugas di sini sebagai penjaga. Adakah kisah-kisah misteri, dan seperti mana yang saya beritahu tadi, memang ada pengalaman yang beliau sendiri alami, terutamanya pada lewat malam. Dan sepanjang 5 tahun bertugas, macam-macam yang beliau alamilah di banglo ni. Dulu boleh lalu sini mai. Dulu Tengok alam gegemek ada jalan ni. 4x4 lalu. Sebab 4x4 dia nak hantar si apa ni? 4x4 dia nak apa? Dia nak hantar pagar ke belakang tu. Bab-bab yang misteri tu, aku duduk sini dah 5 tahun lebih ni. Aku dah selalu nampak. 5 tahun macam-macam lah. Macam lah. Dah apa? Tak adalah sembang besar kan. Tapi apa ni? Yelah nampak pun macam tu je lah. Hantar kau lah. Lalu tepi ni lah. Kita tak habis ni. Dia dari tepi ni memang nampak lah. Dia ada terlindung sikit. Tapi tak pasti lah sama ada dia ada pagar atau bentak. Dia nampak ada orang yang situ kan. Nampak. Dia sabit ke apa tak tu? Tak bawa. Sabit nak masuk ke kawasan tu kita tak tahu bawah mana. Betul. Tu pula. Oh, okey dalam lah. dalam.
Tapi sini laluan lah macam ni. Lebih lalu lah. Ha. Tapi vibe dia kau dah rasa lah. Betul. Vibe kau dah rasa. Setelah hampir 5 minit berjalan menuju ke kawasan banglo dalam belukar tu, ada satu hutan belukar yang mana di situlah tersembunyinya banglo tersebut. Dari luar belukar tu kita boleh nampak lah banglo tersebut, ada laluan untuk menuju ke sana. Dan saya telah meminta abang tu untuk guide dari luar selama 10 minit. Saya minta 10 minit untuk membuat rakaman di dalam sana. Dan saya terus masuk secara solo ke kawasan banglo tersebut pada jam lebih kurang pada masa tu dah hampir 6 lebih lah macam tu. Dah hampir waktu maghrib. Bismillah. Okay geng, dalam ni ada banglo banglo yang ditinggalkan di Kampung Ulu Beranang, Lenggeng, Negeri Sembilan. So kita akan explore ke kawasan ni. Memang rare tempat ni. Ni kolam. Dan ada abang tu yang guide saya dari luar. Okay. Hujan lah. Saya tak ambil masa lama untuk explore sebab hujan ni. Ush. Boleh. Gila, memang rare tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banglo ni ada request daripada rakan-rakan di YouTube untuk buat rakaman di sini. So saya dah sampai hari ni dan demi anda semua saya tunjukkan keadaan terkini banglo ni. Saya tak pasti jika ada yang pernah explore sini sebab dia tersorok jauh dalam hutan. Bismillah. Wih, dah lama tinggal banglo ni. Dia macam, bentuk dia macam banglo Farah dengan akar menjara di dinding. Tingkat atas pun dah tak ada lantai. Wih, rare banglo ni. Memang rare. Bismillah. Ni bahagian belakang.
Kalau tengokkan dari Google Map, memang nampak banglo ni dari atas. Tapi kiri kanan memang dah bersemak samun. So dah hujan ni, saya tak boleh nak ambil masa yang lama kerana takut abang tu menunggu kat luar. Wish. 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 Kelawar kan. Ui, sikit nak kena macam muka. Toilet kan. Sebab ada bekas mangkuk jamban yang telah hancur. Hancur. So tingkat 2 memang tak ada terus lantai apa semua. Memang dah habis lah. Sini mungkin ruangan tamu. Uish, ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Uish, la ilah. Muhammad Rasulullah. Jangan serang. Uish. Suspek ni. Gila rare banglo ni. So geng, saya dah buat rakaman di keseluruhan pasang banglo ni. Tak ambil masa yang lama sebab dah hampir senja. So saya akan bergerak keluar dari kawasan banglo ni. Tadi masuk secara solo memang tak nampak lah banglo ni. Bila dapat guide daripada abang ni, barulah saya dapat laluan untuk ke banglo ni. Gila, memang rare tempat dia. Kau saya segera keluar daripada kawasan banglo tersebut memandangkan waktu pun dah hampir maghrib dan abang tu setia menunggu di luar guide saya, sehingga saya memang terhutang budi kepada abang dan terima kasih juga kepada abang yang sudi untuk subscribe channel YouTube saya. Dan beliau sendiri sebenarnya excited untuk lihat sendiri keadaan banglo ni sebab sebelum ni beliau hanya mengalami sendiri kisah-kisah misteri dari luar banglo tersebut. Beliau sendiri belum pernah tengok keadaan banglo dalam tu. Dan kami pun berjalan keluar daripada kawasan banglo tersebut menuju ke jalan utama di mana tempat saya parking kereta lah. Panjang abang kerja sini ada yang orang masuk explore? Tak ada lagi? Belum lagi? Tadi kau je lah. Sini, lepas tu yang kat Lenggeng ni lah, Negeri Sembilan ni. Yang kawasan yang ni, lepas tu lagi satu Hutan Lipur dah pergi. Hutan Lipur Lenggeng? Belum, yang tu famous juga tu. Ke depan tu. Tapi sekarang dah buka lah, ke tutup lagi? Yang tu tak pasti, tapi rasa tu ada orang tu. Tapi tak tahulah dia masuk. Yang tu keras juga tu. Oh, betul lah. Yang tu dah banyak orang buat ni. Situ. Boleh apa tu kan, kalau kau nak kata kan. Bumbung pun dah pecah? Banyak dah pecah?
Sayang teduh lah. Hujan. Dia lantai dia flat gitu je lah. Dia petak. Tapi kesan bertingkat dia ada lah. Ada. Berapa tingkat? 2 tingkat? 2 tingkat. Naik satu lagi ke macam ni? Oh, 2 tingkat. tak tahu masa apa ni. Tahu masa apa ni orang? Banglo dulu kot, British lah. Jepun ke? Dia orang minat buat banglo dalam sawit hutan macam tu. Ni asal ni dia berbuka ni. Jadi tengok. Tak ada lah, tapi itulah. Tahu bagi kau, tapi cerita-cerita yang ada di sini tu pasal benda tu lah. Memang banyak bulan tak puasa. Kalau kita orang kat sini pukul 3, pukul 4 pun ronda lagi kat bawah tu. Jadi kalau kita orang tengok ke atas tu memang ada sesuatu yang misteri lah. Tapi tak tahulah apa dia kan. Iyalah. Tapi kadang-kadang kita nampak tak. Rasa je. Rasa je. Dulu masa 3 tahun lepas ada nampak macam orang kata ni penanggil ni ilmu bukannya hantu. Dia ada badan kan, takut dia ada badan tinggi kat situ. Aku pun risau lah ni. Aku masuk kan ada badan pula, mampu aku. Kepala dia tadi Mau berkuncang lagi. Terabur lagi. tapi benda tu mahal untuk konten kau. Tu lah. Benda tu nak tengok Apa YouTube kau? Apa nama? Syukri Vlog. Syukri Vlog. Boleh lah aku tengok kadang-kadang. Banyak dah ke video? 40 lebih lah. Boleh lah. Nanti aku tengok-tengok bosan-bosan. Aku nak tengok juga apa ada atas ni. Nanti kan kau upload kan? Kau upload aku nak tengok atas tu. Dan saya dan isteri pun beredar daripada kawasan tersebut dan agak terhutang budi kepada abang penjaga ni yang sudi guide untuk tunjukkan laluan sebenar menuju ke banglo tersebut. Kemudian selang beberapa hari selepas rakaman pada waktu siang, saya dan isteri telah kembali untuk membuat rakaman pada waktu malam. Dan seperti mana yang abang penjaga tu pernah pesan, sekiranya ingin buat eksplorasi malam, perlu maklumkan dulu di pondok penjaga untuk sebagai langkah keselamatan lah. Jadi saya dan isteri telah menuju ke kawasan pondok tersebut pada malam tu. Malangnya orang lain bukan abang yang sama pada waktu siang, semasa waktu siang eksplorasi tu, tapi abang yang lain shift malam ni. Jadi saya sempatlah bertanyakan kepada beliau pendapat beliau sekiranya saya ingin masuk secara solo ke dalam kawasan banglo ni. Dan beliau terdiam seketika, kemudian mengatakan bahawa ada baiknya saya fikir balik tentang niat saya untuk masuk ke banglo tersebut pada waktu malam. Apa yang bahaya beliau maksudkan mengenai banglo tersebut pada waktu malam adalah dari segi keselamatan, yang mana di situ beliau maklumkan terdapat banyak haiwan berbisa seperti ular, tak terkecuali juga babi hutan yang menghuni di kawasan banglo tersebut. Jadi alhamdulillah sepanjang saya buat rakaman pada waktu siang tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Dan apabila diceritakan oleh abang shift malam tersebut untuk beliau meminta saya untuk fikir balik sama ada saya nak teruskan atau tak rakaman pada waktu malam ni, sebab saya beliau meminta saya untuk fikir balik sama ada saya nak teruskan atau tak rakaman pada waktu malam ni, sebab saya hajatnya nak buat eksplorasi pada malam tersebut hanya secara solo. Dan beliau agak risau jugalah sekiranya takut terjadi apa-apa pada saya. Jadi apa lagi yang diceritakan oleh abang tersebut? Beliau mengatakan bahawa ada pemburu yang ingin masuk ke kawasan hutan banglo tersebut dan mencari ayam hutan pada lewat petang. Setelah pulang ke rumah, beliau dapati banyak kesan cakaran di bahagian belakang badan. Dan agak scary juga bila dengar kisah yang diceritakan oleh abang tersebut. Dan beliau menasihati saya lagi sekiranya ingin juga teruskan eksplorasi malam, perlu bawa tim atau beberapa orang lagi untuk masuk sekali ke kawasan banglo tersebut, memandangkan agak bahaya untuk membuat eksplorasi malam.
Dan setelah tu saya berbual lagi dengan abang tersebut, dan kemudian saya akur dengan nasihat yang beliau berikan. Memang saya sangat hargai. Kemudian saya dan isteri sempat untuk berhenti sebentar di kawasan jalan utama dan lihat memang gelap gelita di kawasan dalam banglo tu. InsyaAllah jika ada rezeki saya akan cuba membuat rakaman malam kembali ke kawasan banglo di Ulu Beranang Lengging ni untuk membuat rakaman pada waktu malam, tapi bukan secara solo lah. Saya akan cuba kontak beberapa rakan yang sudi sekiranya untuk berkolaborasi dengan saya dan membuat rakaman malam di banglo tinggal Lengging ni. Okay? Jadi terima kasih kepada abang di komen YouTube yang sudi bagi info mengenai banglo ni, dan juga abang penjaga di kawasan banglo tersebut yang sudi guide saya, dan tak terkecuali juga kepada abang yang bertugas pada shift malam penjaga yang sudi untuk berkongsikan kisah-kisah dan juga sedikit nasihat pada malam tersebut. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video ni dari awal sampai akhir. Okey, jumpa lagi di vlog yang seterusnya. Assalamualaikum.